Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 2 April 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita malam ini memfokus dengan lawatan kerja rasmi hari kedua Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kuching dan Kota Samarahan. Berucap semasa majlis perjumpaan bersama pemimpin masyarakat di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Kota Samarahan pada Jumaat, Perdana Menteri mengakui Sarawak amat istimewa dan luar biasa setiap kali apabila beliau bertandang ke Bumi Kenyalang. Menurutnya, beliau sering tersentuh hati dengan keistimewaan yang ada pada para pemimpin negeri dan rakyat Sarawak. Malah jelas beliau dalam lawatan kerja rasmi kali ini, ia umpama seperti balik ke kampung sendiri. Sejak saya sampai ke Sarawak semalam dan sehinggalah ke hari ini, saya merasa satu perasaan yang agak luar biasa. Kerana sejak saya hadir di beberapa acara-acara yang telah pun disusun, berjumpa dengan sahabat baik saya, rakan saya panggil dia Abang Jo, dan juga dengan ramai pemimpin-pemimpin negeri Sarawak, memang benarlah apa yang saya telah sebutkan di satu majlis bahawa datang ke Sarawak ni macam balik ke kampung sendiri. It's really special. Hadir sama dalam majlis tersebut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan serta tetamu kehormat yang lain. Dalam hal itu, Perdana Menteri juga tersentuh hati dengan sokongan yang diberikan Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS yang diterajui Datuk Patinggi Abang Zuhari. Jelasnya sokongan padu yang diberikan oleh GPS amat dihargai kerana terus memberi sokongan kepada beliau menerajui kepimpinan negara. Hati saya tersentuh kerana beliau menyatakan GPS di bawah sokongan beliau di Sarawak akan terus memberikan sokongan padu kepada saya sebagai Ketua Kerajaan di peringkat pusat. Terima kasih. Dalam ucapan sama, Perdana Menteri sekali lagi mengakui beliau tersentuh dengan doa seorang bekas penghulu yang uzur ketika beliau mengunjungi warga emas tersebut dalam program ziarah kasih di Kampung Sindang. Itu bekas penghulu ya. Dan dalam ceritanya cukup tersentuh saya kerana mendoakan agar apa yang usaha yang telah pun saya mulakan itu hendaklah diteruskan. Kerana katanya saya ini orang baik. Dan kemudian lantas beliau membaca doa. Dan saya sama-sama dengan Ketua Menteri dan Tok Awang Tengah, Tok Amar, mengaminkan doa. Doa rakyat biasa kepada pemimpin ini luar biasa. Kita juga pemimpin di atas biasa mendoakan rakyat supaya rakyat kita ini sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menegaskan kerajaan bersedia mengeluarkan peruntukan yang besar demi menyelamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara yang terkesan akibat COVID-19. Menurut beliau, kerajaan terpaksa mengambil langkah bagi mengimbangi nyawa rakyat dan kesan ekonomi yang menguncup kesan daripada penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Apa tujuannya? Tidak lainlah untuk menentukan supaya nyawa rakyat kita mesti terpelihara dan selamat. Bayangkan dalam situasi yang sama di seluruh dunia, peristiwa ini telah mencatat satu rekod kematian yang agak terbesar dalam sejarah dunia. Jutaan manusia sudah pun terkorban nyawa. So, mahu tidak mahu tindakan itu kita ambil dan masih berterusan berbulan-bulan sampai setahun lebih. Hari ini masih belum selesai.
Sebab tu saya selalu diperingatkan supaya ikut dan patuh dengan SOP. Perdana Menteri menambah, kerajaan pusat telah mengeluarkan dana di antara 7 bilion ringgit hingga 8 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah berkaitan COVID-19. Malah jelasnya peruntukan yang disalurkan itu tidak termasuk dana untuk pembelian vaksin COVID-19 untuk rakyat di negara ini. Kita sudah belanja, saya kira mungkin 7 atau 8 bilion ringgit untuk membantu urusan menangani masalah COVID saja. Tidak masuk tentang peruntukan yang kita sediakan untuk membeli vaksin. Saya telah arahkan Menteri Mosti Khairi Jamaluddin dan Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba awal-awal lagi cepat-cepat runding dengan pembekal-pembekal membuat vaksin yang ada, baik Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Zenith, yang terkini Johnson & Johnson, tak kira siapa, runding segera. Hari ini alhamdulillah kita sudah selesaikan rundingan dan telah pun dapat ikat kontrak bekalan 150% daripada penduduk negara kita. Manakala sebelum berangkat ke Kota Samarahan, Perdana Menteri dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman meluangkan masa kira-kira 30 minit berkunjung dan bersarapan sambil menikmati mi kolok Haji Saleh yang popular di sepinang Sari Cafe Satok. Kehadiran Perdana Menteri kira-kira pukul 7.30 pagi bersarapan bersama Ketua Menteri telah menarik perhatian ramai pengunjung di situ. Pemilik sepinang Sari Cafe Haji Saleh Ridwan teruja dengan kehadiran Perdana Menteri yang sudi berkunjung dan bersarapan di kedainya. Saya merasa bangga lah kerana orang yang eksekutif nombor 1 di Malaysia datang berkunjung ke negeri kita dan singgah makan ke kedai makan kita, menunjukkan kita tu dikatakan bekerja dengan tolen. Apa yang dibuat kita adalah untuk kebaikan pelanggan kita. Jadi syukur alhamdulillah. Nyam ada tadi memang sedap. Kalau ada makanan lain boleh buat juga. Sejurus selepas bersarapan di sepinang Sari Cafe, Perdana Menteri meneruskan lawatan kerja ke Medan Niaga Satok. Dalam program tersebut, beliau bersama rombongan telah melawat beberapa premis dan beramah mesra dengan peniaga di situ. Lawatan tersebut adalah bagi menghadiri program pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dan Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana yang bertujuan bagi memulihkan ekonomi jangka pendek, antaranya membantu syarikat bersaiz besar, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan mikro. Semasa lawatan itu, Perdana Menteri turut menyempurnakan penyampaian bantuan prihatin kepada para peniaga di medan niaga tersebut. Beralih semula ke laporan dari Semarahan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin juga sempat menziarahi kediaman beberapa orang penduduk kampung Sindang Baru, Kota Semarahan bersempena dengan program ziarah prihatin. Dalam program tersebut, beliau telah mengeluangkan masa menziarahi 2 buah rumah penduduk dan menyerahkan bantuan kepada mereka serta menyantuni bekas penghulu kampung tersebut Sajili Busrah. Hadir sama isteri beliau, Ketua Menteri Sarawak serta tetamu kehormat yang lain. Sementara itu, salah seorang penduduk yang diziarahi iaitu Selha Slet ketika ditemui berkata, beliau rasa bersyukur kerana dilawati oleh Perdana Menteri dan juga berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Senang, rasa gembira lah. Si pernah macam tanya Perdana Menteri datang rumah nak baru tu sama sekali. Yalah kami rasa macam ni rasa siap pati nak rasa lega lah. Alhamdulillah, mudahan ada rezeki tambah lagi. Yalah kami banyak-banyak terima kasih kita semua Perdana Menteri nah. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi bantuan kami. Manakala Aris Johari yang turut diziarahi oleh Tan Sri Muhyiddin dan rombongan turut merakamkan penghargaan atas sumbangan yang diberikan dan berbangga atas lawatan Perdana Menteri ke rumahnya. Saya rasa berbangga lah didatang oleh
ketua menteri besar di Malaysia kita tu ke rumah saya, yang sangat-sangat terkejut melihat 2 hari saja yang berlangsung. Jadi saya rasa bangga karena bantuannya ada berupa barang makanan dan jumlah uang sikit lah. Saya juga mengucapkan kepada pihak kerajaan negeri Malaysia dan Sarawak ni kena sudi memberi bantuan kepada saya yang berupa wang ringgit dan barang-barang makanan. Sebelum mengakhiri lawatan kerja di Sarawak dan berlepas balik ke Kuala Lumpur, Perdana Menteri telah melawat ke tapak projek menaik taraf Hospital Umum Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.